Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ahli Parlimen Sembaranggang Datuk Mazli, Ahli Parlimen Kapal, Ahli Parlimen Ledang bersama pimpinan Negeri Johor, ketua-ketua zon, ketua-ketua ahli jawatan kuasa cabang, ketua-ketua zon, ketua-ketua BDN untuk cabang Sembaranggang. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebab daripada rahmatnya kita dapat berkumpul pada petang yang meriah ni, petang yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat melapangkan masa singgah di Bulan Layang Parlimen Sembaranggang. Untuk pengetahuan, ini kali kedua dalam masa sebulan lebih dia datang ke Parlimen Sembaranggang. Alhamdulillah. Dan saya berharap dia dapat luangkan masa untuk terus datang kemari untuk menjana kemenangan di Dun Layang-Layang dan Dun Macap, InsyaAllah. Saya menyampaikan salam takzim daripada ketua cabang kita, Sifu Uncle Wong. Dia tak dapat hadir pada petang ni, mana dia tak kurang sihat. Dia kirim salam pada semua dan dia kata teruskan perjuangan hingga mencapai kemenangan. Saya kat sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada semua AJK cabang, ketua-ketua zon, ketua-ketua PDM yang telah bertugas-tugas untuk menjayakan program pada petang ini. Dan saya harap semangat yang ada ini kita teruskan sampai pengumuman calon BN27 Dun Layang-Layang. Kita harapkan dah tiga penggal kita bertanding di sini tak menang, dan kita harapkan kali ini kemenangan akan dicapai di Dun Layang-Layang, insya-Allah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sedia datang, dan saya sudahi ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan atas ucapan itu tadi. Majlis dengan ini menjemput yang berhormat Dr. Mazli bin Malik, Ahli Parlimen Sembaranggang, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, perut dah penuh masing-masing, slow ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Keadilan Rakyat Malaysia. Yang saya hormati Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri YB Said Ibrahim, tetamu kita yang paling dahsyat, YB Datuk Abdullah Sani. Dulu kita panggil dia Abang lah, sekarang panggil dia Datuk lah kan. Datuk malah bakal naik Presiden. Boleh kena tak? Dan juga pasangannya Datin ya. Ada bakal juga. Kita tak tahu, tak bilang dengan kita, mana kita tahu bakal apa. Dr. Zaleha, Saudara Faizul, dan juga AJK cabang Parti Keadilan Rakyat cabang Sembaranggang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan juga tak dilupakan pengerusi Pakatan Harapan Sembaranggang, Haji Khairuddin, dan juga semua yang terlibat. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, yang mana program ni program ad hoc. Kita diberitahu di minit terakhir, tapi alhamdulillah bila saya lihat, kita beritahu saja kepada cabang
semua bergerak dengan bendera bercakap, walaupun dengan apa yang ada. Kita dapat R&R Homestay. Terima kasih kepada Tuan Empunya R&R Homestay. Lepas ni kita boleh buat program lagi, terutama lepas kita menang Pilihan Raya Negeri nanti. Dan juga kepada semua yang terlibat, geng motor, geng bendera, geng basikal, geng kereta, semua yang kita ada orang daripada Melaka pun turun, daripada Kulai, daripada Keluang, dan paling teristimewa geng daripada Felda Air Hitam. Untuk pengetahuan Datuk Seri, sebelum ini kalau kita sebut Sempang Renggam, memang kita dah bertapak lama semenjak reformasi. Yang raya 2008 pun kita ada bertanding dan sebagainya. Tetapi selama ini kalau sebut Sempang Renggam, walaupun ahli parlimennya gerakan, adun-adunnya tradisinya UMNO, dan mungkin pernah ada MCA, tetapi Sempang Renggam tidak pernah dikenali sebagai kubu kuat keadilan. Walaupun secara demografi Sempang Renggam adalah daerah keadilan. Kita ada Melayu 53%, Cina 35% dan India 14%. Ini komposisi keadilan, komposisi Malaysia, masyarakat majmuk. Tetapi belum pernah lagi Sempang Renggam dan kedua-dua donnya menjadi kubu kuat keadilan. Tetapi pada hari ini, semenjak beberapa bulan yang lalu dan beberapa minggu yang lalu, kita telah bertekad. Dan tekad kita ini seperti mana disebutkan membujur lalu melintang patah, kita akan terus dan kita tidak akan berundur. Tekad kita adalah untuk menjadikan Sempang Renggam daerah keadilan. Kita akan jadikan Parlimen Sempang Renggam fixed deposit keadilan. Kita akan jadikan dom layang-layang milik keadilan. Kita akan jadikan dom macam dom Pakatan Harapan, yang mana jenteranya adalah jentera keadilan. Dan buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri, Datuk Pelasani dan juga pengerusi MPN, kita telah bersedia di semua PDM kita dengan semua ranting kita. Siapapun yang bertanding, parti mana pun yang bertanding di macam, kita akan pastikan kita menang pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, saya yakin bagi pihak sana sering mereka mainkan beberapa isu berkaitan dengan Pakatan Harapan, tetapi rakyat Sempang Renggam tak akan lupa satu perkara. Sampai bila-bila tak akan lupa satu perkara, dan kita akan ingatkan dulu lebih sedekat setiap tahun balik raya, tahun baru Cina, balik Deepavali dan sebagainya, jikalau hari hujan Sempang tidak ada air. Betul tak? Kalau hari hujan Sempang tidak ada air sampai ke Renggam. Kalau hari panas Renggam akan berbau busuk, sengit. Kenapa? Kerana ada ladang pengurusan sampah, landfill, CEP di Renggam itu. Kita janji menjelang Pilihan Raya ke-14 yang lalu, kalau kita menang, kita akan tutup ladang CEP dan selesaikan masalah air. Kita tutup tak? Kita tutup tak? Ada lagi tak masalah air? Kalau ada masalah air, itu silap SAJ, bukan silap kita. Tapi kita janji tutup ladang CEP, kita tutup. Kita janji nak air bersih, kita buat. Sekarang ini balik hari raya, beritahu kepada orang Sempang Renggam, beritahu kepada penduduk di Don Macam, Don Layang-Layang, 10 tahun lebih Sempang Renggam masalah air, masalah sampah. Kita menang, Pakatan Harapan menang di hari ke-14 yang lalu. Kita selesaikan masalah ini. Ingat rakyat Sempang Renggam sampai bila-bila. Tapi malangnya umur kita tak panjang, 22 bulan. Kalaulah cukup 5 tahun,
saya yakin orang akan keliru. Sempang Renggam ini sudah jadi JB ke ataupun masih Sempang Renggam lagi? Dulu Sempang Renggam tidak ada McD, sekarang sudah ada McD. Yalah, saya teringat lagi, Najib mempelekehkan buat lawak, tetapi dia lupa. Bagi orang-orang muda, bagi pengusaha-pengusaha kilang, bagi orang-orang yang inginkan tempat untuk mereka bermesyuarat, orang berniaga, orang usahawan, McD menjadi satu rahmat kepada mereka. Ada tempat untuk mesyuarat, makan dan juga libur demi perniagaan. Dan kepada anak-anak muda, jangan main-main. Sampaikan kepada anak-anak muda kita, anak-anak kita, anak-anak saudara, cucu-cucu kita, sebelum Pakatan Harapan menang, tidak ada McD. Kita menang, kita bawa McD di Sempang Renggam. Tuan-tuan dan puan-puan, antara janji kita, kita nak bawa universiti. Ya, saya menjadi Menteri Pendidikan pada waktu itu, saya telah luluskan untuk satu cawangan UiTM di Renggam. Kalau jadi itu hari Renggam dah jadi bandar besar. Tetapi kita dikhianati, kemenangan kita dicuri. Selepas saja bertukar kerajaan, bertukar menteri, dibatalkan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita tetap tepati janji kita. Kita janji bawa universiti. Hari ini universiti pertama cawangan Open University Malaysia ada di Sempang Renggam. Dan ramai cikgu-cikgu kita, ramai pelajar-pelajar dewasa kita, ramai di kalangan rakyat kita yang sudah mendaftar untuk diploma, untuk degree, untuk master dan malah ada untuk PhD. Kita janji untuk membawa agenda pendidikan di Sempang Renggam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih ingat lagi berlaku PKP, sekolah tutup. Sekolah tutup, budak tidak boleh pergi ke sekolah. Ada yang darjah 1, ada yang tadika tak boleh membaca dan menulis. Pada waktu itu saya masih ahli parlimen Pembangkang. Tak terima peruntukan, begitu sesak. Tetapi kita letakkan kepentingan untuk anak-anak ini boleh membaca, kurang-kurang boleh menulis. Kita usahakan Sempang membaca 1.0, Sempang membaca 2.0, Sempang membaca 3.0. Dan kita lakukan program Back to School. Masih ingat lagi kan? Dan kerana itulah saya disiasat oleh SPRM pada hari ini, demi pendidikan anak-anak di Sempang Renggam. Adil atau tidak? Zalim atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, kita tekan. Kita bertapak di Sempang Renggam, kita tak akan tinggalkan Sempang Renggam. Sempang Renggam hanya permulaan. Tekad kita PRN Johor, Johor kita punya. Jika hari ini orang tanya mana negeri keadilan, orang akan kata Selangor. Ya, Menteri Besar Negeri Sembilan juga keadilan. Dia mula ingin menjadi seperti Selangor. Tetapi rakyat Johor bermula di Sempang Renggam, bermula di Don Layang-Layang, bermula di Don Macap, kita akan jadikan Johor negeri keadilan. Boleh atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tak bercadang nak cakap panjang sebab kita ada tetamu Datuk Seri kan. Lebih-lebih tadi pula abang lah lagi semangat. Biasa orang kata saya ni sopan santun je kat parlimen. Datuk Seri pun terkejut, dia tak pernah nampak saya macam ini. Tapi kita buat baik, orang pijak kepala kita. Kita buat benda betul, orang kacau kita. Kita berhemah sopan santun, orang fitnah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, lawan tetap, lawan tetap, lawan sampai reformasi, reformasi, reformasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas ucapan ibu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berhormat Tuan Syed Ibrahim bin Syed Noh, Pengerusi MPN Johor untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi, salam sejahtera. Terima kasih pada saudari pengacara majlis,
Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Keadilan Rakyat, rakan-rakan teman-teman pimpinan, saudara Temazli, saudara Faizul, saudara Naim, Tok Lah, Haji Khairuddin, pengurusi Pakatan Harapan Separenggam dan juga dari Amanah. Khususnya saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Saya rasa macam dah orang lain jadi pengurusi Keadilan Negeri Johor. Bila saya dengar ucapan yang berkobar-kobar daripada saudara Dr. Mazli tadi, tapi saya langsung tak terasa terancam. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita kelapangan waktu, kesihatan untuk bersama-sama berhimpun buat sementara waktu pada tengah hari pada petang ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cabang Simpang Renggam dan juga kepada Jabat Parlimen Simpang Renggam kerana berjaya untuk menganjurkan program ini dalam masa waktu yang singkat. Kalau kita nak kira saudara sekalian, dalam keadaan sekarang kita sedang menunggu bilakah tarikh pilihan raya akan diumumkan. SPR akan mengadakan mesyuarat pada hari Rabu 9 hari bulan Februari. Tetapi kita sudah bersetuju supaya kita bergerak lebih awal, kita merangka lebih awal, kita menggerakkan, mencetuskan semangat, menyuntikkan semangat jentera kita lebih awal, kerana kita juga nekat untuk menawan kembali negeri Johor kepada Pakatan Harapan dan kepada keadilan. Rakyat Johor sebenarnya bijak dan cerdik. Bila kita kata pilihan raya negeri dipaksakan ke atas rakyat negeri Johor, saya percaya dan yakin mereka faham. Jika ini menjadi ungkapan kalimah yang kita bawa, kita sebut pasal ini sekarang ialah kuasa rakyat, ini ialah kebangkitan rakyat. Saudara saya sekalian, insya-Allah, yakinlah kita akan boleh menghadapi cabaran untuk bawa pengundi luar untuk balik. Kita akan bawa undi-undi anak muda kepada kita. Kita juga akan pasti dan mesti wajib untuk bawa anggota-anggota kita 100% untuk undi pada kali ini. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Saya challenge cabang Simpang Renggam. Saya nak nampak bahawa sebenarnya kalau anggota cabang Simpang Renggam ada berapa, Abang? 1,600 itu turun dan bagi undi kepada kita. Sebab ini undi pasti. Ini bukan undi tak menentu. Ini bukan undi lari. Ini undi wajib, undi kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saudari-saudari sekalian, antara kegagalan kita, ya, kita mesti yakin, kita mesti committed, tetapi antara kegagalan kita adalah untuk bawa keluar pengundi kita sendiri, untuk bawa keluar pengundi kita sendiri, sedangkan ini dalam tangan. Belum lagi kita cerita pasal undi-undi yang atas pagar, tetapi undi kita sendiri kita mesti bawa keluar. Undi penyokong-penyokong kita, undi bukan Melayu, yang kita tahu majoriti daripada mereka adalah penyokong-penyokong kita. Ini undi kita. Jangan kita biarkan apa yang berlaku di Melaka. Minta maaf kalau ada orang Melaka sini. Jangan biarkan apa yang berlaku di Melaka berlaku di Johor. Jangan. Jadi bagi saya, ini kita semua sampaikan mesej pilihan raya negeri ini, pilihan raya yang dipaksakan ke atas rakyat negeri Johor. Kalau nak kata tak stabil, nak kata tak makmur, saudara saya sekalian, kita majoriti tipis, mereka dua kerusi saja lebih pada awalnya, kemudian tinggal 1 kerusi lebih saja pun kita tak cabar. Kita boleh cabar, kalau nak cabar kita boleh kata ini adalah kerajaan yang akan tumbang.
Kita akan rampas kembali dengan kita menarik adun-adun daripada sana lompat kepada kita. Dan dengan itu boleh tumbang kerajaan itu. Kita tak cabar sebab apa? Sebab kita fikir pasal rakyat. Kita fikir pasal kestabilan dan kebajikan rakyat. Susah. Dan sekarang kita terpaksa membelanjakan 150 juta, saya rasa lebih, untuk melaksanakan pilihan raya negeri yang mana patutnya wang itu boleh digunakan untuk terus bantu kebajikan rakyat. Kebajikan rakyat. Kita kena COVID, pandemik, Omicron sedang meningkat, negeri Johor, negeri yang kedua tertinggi. Kita hadapi banjir, ekonomi tidak baik, harga barang naik, harga telur turun 20 sen. Ini semua adalah realiti. Ini yang dihadapi oleh rakyat. Saya tak rasa mereka betul-betul menjiwai dan memahami hati nurani rakyat. Kalau mereka benar-benar menjiwai, mereka faham sensitiviti keadaan rakyat, mereka takkan adakan pilihan raya ini dalam keadaan pilihan raya umum tidak lama lagi. Saya sekalian, tak payahlah. Kenapa tak boleh tunggu? Ya? Sebabnya ialah kerana tembolok kuasa. Itu je. 2 minggu, seminggu lepas saya sebut di Bukit Naning. Itu first time dapat ceramah juga. Saya sebut, saya kata jangan kona-kona baring lah. Dalam tegak, sebut terus terang. Ya betul, kami nak kekalkan kuasa kami. Kami nak dominan. Kami tahu masa inilah masa yang terbaik untuk kita. Sebab apa? Sebab orang kurang keluar mengundi. Orang Cina, saya turun pergi di kawasan saya bagi limau. Saya tanya, uncle, ada makan besar? Ada. Ada balik ni anak-anak, cucu? Tak balik. Pasal apa? Cucu saya kecil-kecil, saya takut COVID. Baru nak balik Chinese New Year, belum lagi balik mengundi. Ada. Ini cabaran. Tapi apakah ini betul? Ini tidak betul. Kalau kita nak laksanakan pilihan raya negeri, bolehkah tanpa rakyat? Rakyat tak keluar mengundi. Bolehkah kita laksanakan pilihan raya yang bagus, yang baik, yang adil? Tidak. Yang penuh penglibatan, yang penuh main peranan ialah rakyat. Parti ini bila kita nak dapatkan sokongan, nak raya undi. Tetapi sebenarnya yang menentukan itu adalah rakyat. Jadi baliklah kepada rakyat. Kalau tanya, ada tak dia buat survey? Adakah rakyat nak pilihan raya dilaksanakan? Ada tak buat survey? Buatlah survey, tengok. Saya rasa memang ramai akan tolak. Memang akan kata tak perlu. Tapi nak buat juga. Sebab apa? Sebab terbolok kuasa. Itu je. Ya? Jadi hari ini kita bunyikan semboyan, kita bangkitkan suara rakyat, kita mahu kemajuan sebenar buat rakyat negeri dan negeri Johor, dan kita mahu negeri dan rakyatnya yang bermaruah. Maruah rakyat, maruah politik. Itu kempen bagi saya. Kalau ini kita bawa, insyaAllah dengan semangat yang tadi ditunjukkan oleh Pak Dr. Mazli, Saudara Faizul, cabang Simpang Renggam, dan jentera-jentera kita, wanita baik, AMK baik, rantai-rantai baik, semua yang tempatan yang keluar. Kalau negeri-negeri lain nak bantu, kita buka tangan. Tetapi yang menggerakkan mestilah jentera tempatan. Boleh? Boleh, insyaAllah. Jadi saya doakan mudah-mudahan insyaAllah kita dapat melaksanakan proses penentuan calon dengan lancar, dengan baik. Kita masih ada sedikit lagi rundingan dengan rakan kita daripada Parti Pembangkang, dari Buddha terutamanya masih ada. Tetapi yakinlah insyaAllah bahawa kita mempunyai misi yang jelas, iaitu untuk memastikan kerusi-kerusi yang kita tandingi dapat dimenangi dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang
YBG Kuah Timbalan MPN Johor. Dengan ini, masa yang ditunggu-tunggu sudah pun tiba. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Presiden Parti Keadilan Rakyat, untuk tampil ke hadapan bagi memberikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Saudara Syekh Ibrahim di Kuala dan pimpinan negeri, Saudara Faizul dan pimpinan cabang di Zaleha, dan Dr. Basri Malik dan rakan-rakan yang dimuliakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala dapat kita sempurnakan majlis. Dan memang saya bagi noti yang singkat. Dia mesti pilihan raya noti sebulan. Dia sempat pilihan raya lah baru kita jumpa. Jadi satu ujian kepada cabang dan Dr. Mazli, dan saya ucap terima kasih kita bagi notis singkat dan dapat atur program yang menjadi baik. Alhamdulillah, kita sebanyak. Kita dengar tadi pandangan-pandangan yang disampaikan, dan tentunya dia menjurus kepada pilihan raya negeri. Pilihan raya negeri ini juga kita tahu diputuskan oleh parti-parti yang kuasa sekarang UMNO Bersatu. Bukan nak menyelesaikan masalah rakyat, maksudnya menyelesaikan kedudukan dia. Ini masalah kita. Sampai orang marah, orang politik malah dengar lah. Politik ni sama, gaduh-gaduh masalah rakyat tak selesai. Orang menyampah kerana ini. Apa isu dia? Isu adalah nak satu kerajaan yang boleh kontrol semua. Padahal kita tak kacau. Kita dah beritahu untuk rakyat, untuk bantu rakyat, kita akan sokong. Tapi nak rompak tak boleh lah. Tengok macam di Parlimen, kita memang sign persefahaman. Tapi untuk apa? Pertama, kita minta 45 bilion ringgit tambahan untuk bantu kesihatan masalah COVID-19. 10 bilion ringgit tambahan, ini wajib, kita paksa dia. Nak kami sokong boleh, bagi 10 bilion ringgit pada rakyat yang miskin. Itu yang dia bantu. Sudah, ini dia politik. Kalau saya nak, saya tumbangkan, nak aku sokong, bagi aku 100,000 ringgit sebulan. Itu penjamun namanya. Sebab itu bila kita buat MOU persefahaman, kerajaan pun tak apa, dia angkat kedudukan Ketua Pemegang Anwar ni sebagai taraf menteri, kata dia. Apa dapat? Sebulan 50,000 ringgit. Allowance. Ada allowance baju panas musim sejuk 4,000. Mana tergedarah duit rakyat dengan tentu ni. Oh, itu dia. Semua menteri dapat ni. Termasuk yang pakai songkok, yang pakai tie, yang pakai jubah, sopa semua. Jangan kena temberang dengan ucap-ucapan. Kemudian ada 2 kereta. Satu kereta rasmi, Belfire. Satu kereta pribadi untuk kegunaan rasmi. Saya tak tahu apa maknanya. 2 kereta. Jadi saya beritahu ke Mae dan nanti lah. Saya terima kasih. Iktiraf Ketua Pemegang itu dalam demokrasi harus ada. Tapi allowance 50,000 saya tak sanggup ambil. Jadi saya tolak. Balik-balik rumah beritahu Aizah menyesal juga. Banyak 50,000 sekarang. Tapi kalau saya ambil, saya datang layang-layang Semangga, kempen. Maruah nak cari mana? Bercakap berdega-dega, nak bela nasib rakyat,
dalam parlimen dah ada. Macam dah lagi 50,000. Alhamdulillah. Dia cakap berjuang, lawan tetap lawan. Kita darah soal. Ini jaga berani dulu kan? Satu untuk kamu, satu untuk aku. Yang berlaku ni RM100 untuk kamu, RM50,000 untuk aku. Ini jahanam negeri ini sebab itu. Jadi saya tolak. Kereta dua, saya tak apa. Saya ada kereta. Kereta besar saya boleh pinjam, kawan yang ramai. Tak payah. Jadi dua-dua kereta pun saya tolak. Sebabnya saya tak fikir ini cara kita berjuang dalam politik ni. Orang tak percaya orang politik bercakap soal rakyat, tapi guna kuasa, balak dia ambil, kontrak dia ambil. Kalau dia punya bank, pengaruh bank, bagi pinjam kat syarikat judi Hong Kong 2.8 bilion ringgit, genting, boleh. Orang nak pinjam, orang kampung nak pinjam RM10,000, jenuh kena tunggu. Ya, boleh undi dengan silap. Itu masalah kita kan. Baik. Jadi saya nak terangkan begini. Bila kita ada persefahaman, yang kita minta itu. Sebab itu kita boleh ada maruah. Sebab itu kita berani bersyarah dan menentang keras, tinggikan suara. Dengar Mazli tadi, kita nak perang lah. Dia geram tu. Kerana ketidakadilan, tak boleh macam itu. Negara ini puluh-puluh tahun macam tu, tak boleh. Mesti kita guna apa saja ruang. Melayu, Cina, India, mesti lain lah. Termasuk Iban, Kadazan di Sabah Sarawak. Kita kena bagi kesedaran. Kita ni manusia. Allah angkat darjat kita. Walaqad karramna bani Adam. Allah angkat darjat karamah. Dia kata keramat tu. Dalam Quran dia karamah. Bani Adam, darjat, karamah, muliakan keturunan Nabi Adam. Ini dia disebut karamah insaniyah. Ya, orang Islam dengan keyakinan dia, dengan ibadatnya, orang India dengan amalan agama dia, orang Cina dengan Buddhis ke Kristian ke Taois ke, kita hormat antara lain. Sembahyang cara kita, keyakinan cara kita, faham syurga neraka cara kita. Tapi tak boleh hina dia orang atau pandang rendah pada mereka. Ini kekuatan Islam. Ini guna agama, guna bangsa. Kononnya untuk bangsa dan untuk agama, tapi yang nampak zahirnya yang kaya dia. Saya bawa baru ni Pandora Papers. Apa dia Pandora Papers? Ada Perdana Menteri dulu, ada Menteri Kewangan, simpan duit ratus-ratus juta ringgit kat luar. Bukan kita kata, keluar dalam siasatan di dunia. Kemudian kita bawa di parlimen nak bahas, kita tak bagi. Kita lawan lagi, suruh siasat. Akhirnya dia kata, ya akan siasat. Sampai hari ini tak dengar benda lagi. Apa nak jadi? Akhirnya macam lagu SM Salim. Apa nak jadi? Jadi saya minta kawan-kawan faham. Kalau kita tak ada prinsip dalam keadilan, pemimpin-pemimpin akan terpukau dengan kekayaan, dengan pangkat. Sebab itu orang kadang masa berjuang tu berdegar-degar. Reformasi lah, itulah ini. Bila orang bagi sikit jawatan, terbalik. Khianat. Ada pengalaman kita. Jangan nafi, itu kelemahan kita. Kita kena betulkan balik. Angkat orang-orang yang boleh pertahankan prinsip perjuangan ni untuk rakyat. Takkanlah macam Mazli kata, soal sampah sarak pun nak tunggu 10 tahun nak selesai. Ini dia katakan tekad politik. Kena ada keberanian selesaikan masalah rakyat. Orang tak ada kerja, anak muda tak ada kerja ramai. Tadi saya sebut di pelancaran jentera pilihan raya Angkatan Muda. Minggu lalu saya pergi ke rumah kawan.
ada pengawal security guard. Seperti biasa saya tak hanya jumpa hormat orang tuan rumah, hormat juga yang pengawal. Saya apa khabar? Baik. Nama? Sekian. Dari mana? Sekolah Kerai. Baik. Belajar sekolah mana? Saya tu. Sebab dia pengawal dengan sekolah. Dia saya belajar di UiTM. Bidang apa? Dia kata bidang business studies ke perniagaan dulu. Lulus. Tapi ialah dia kata saya keluarga miskin, nak tunggu kerja tak dapat, jadi kerjalah security guard, tak apa, saya dapat rezeki yang halal. Saya sebagai seorang Melayu ke, seorang rakyat Malaysia itu sempurna. Anak Melayu kalau dengar sekarang dalam perbincangan, wah Melayu dapat itu, Melayu dapat ini, Melayu. Jadi pun tak betul. Sebenarnya saya nasihat rakan-rakan kita yang bukan Melayu pun, jangan pakai sembrono hitam. Yang Melayu yang rompak ni macam Cina yang di atas, yang India di atas, dia kaya. Yang bawah ini tak dapat apa. Dapat RM100 sebelum pergi raya, dia cium betul-betul. Mana menyampah tu. Nanti datang lagi besok, pergi dalam kampung pagi, ambil lah. Saya ingat itu Guru Aziz, dia mau beri kain, ambil. Beri piti, wah, ambil. Beri beras, ambil. Bagi gula, ambil. Pak undi, pas macam tu lah. Pas terlepas sekali. Itu pas tu Guru Aziz. Sekarang ni bukan mubari, atas ni. Jadi sebab itu pilihan raya ni penting. Kita dengar pandangan cabang, pandangan negeri, ulasan dan sebagainya. Dan di sini kita kena putuskan soal layang-layang. Tapi kita ingat, bukan kita tak ada hargai. Ada orang baru, ada orang lama, perlu pengalaman orang lama, perlu pengalaman orang muda. Semua dah perlu wanita. Kita kena atur supaya ada perkualan yang baik. Kemudian ada yang kita boleh letakkan besok kalau menang. Siapa yang boleh letakkan sebagai ahli majlis surat kerajaan negeri? Atau kalau boleh menang, siapa yang boleh letak sebagai menteri besar? Semua itu kita kena fikir. Bebannya akhirnya sampai ke saya lah. Cabang negeri, JPRP, Jatuh Masa Pilihan Raya ini pengusikan oleh Ujiah Saleh. Ini adalah keadilan luar biasa. Mana parti pengah pilihan raya? Wanita. Pengurusi pemilihan Jatuh Masa Pemilihan Dr. Zaliha, wanita. Itu pun dia kata wanita tak cukup nak apa lagi, cukup dah tu. Dia dah terjauh besar bagi dia. Ya. Kemudian angkatan muda. Kemana kalangan pimpinan kalangan muda selain daripada ketua AMK, seusaha organisasi, bendahari, ketua penerangan, itu semua di kalangan muda. Jadi maknanya parti boleh kuat begitu. Ada orang lama macam saya, tidak lama sangat saya. Umur lama tapi rupa masih bergaya. Ya. Jadi gabungan itu penting. Jadi kita nak pilih pun begitu. Kemudian kita nak tengok orang ini setia ke tidak. Masa kempen, ingat masa kempen setengah calon yang kianat menyampah dulu. Orang tolong kita ini dia dapat apa? Kadang-kadang susah payah datang. Kakak datang dari hitam tu baru baik sakit masih datang. Kerana apa? Kerana kasih kepada pimpinan, kasih perjuangan. Mau selamatkan Melayu ni, selamatkan rakyat, semua kaum, rakyat dan negeri, terutama orang susah. Orang kaya beliau-beliau ni tak payah tunggu kerajaan bantu. Orang susah, tanggungjawab kerajaan dia bantu. Tapi kadang-kadang pemimpin dia lupa. Bila dia menang, dia rasa dia hebat, dia popular, dia pandai. Dia lupa bahawa dia diangkat itu kerana dukungan rakyat yang bawah, yang tak popular, yang tak pandai, yang tak ada harta. Tapi orang inilah yang akan menentukan. Sebab itu, walaupun dia tak pandai, tak ada harta,
dia mesti ada kefahaman. Allah bagi kepada kita ruang, kita fikir dan kita nilai. Negeri yang kaya ini dan masa depan negara macam ni. Apakah kita perlu fikir hanya parti-parti seperti UMNO, Barisan Nasional dan Bersatu yang boleh menyelamatkan kita, ataupun kita cuba beri ruang kepada keadilan dan rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan seperti bila kita lihat di Selangor. Kerana kemudahan kepada rakyat itu jauh lebih baik daripada negeri-negeri lain. Dan daripada situ menang di Johor, insya-Allah kemudian satu lonjakan baru dalam pilihan raya akan datang. Bila-bila pun kita akan bertapak semula, kembalikan mandat yang dirampas kepada kita. Sebab itu saya minta pimpinan, ketua-ketua ranting dan penyokong Visi Perdam, ranting di layar-layar itu bersabar, guna kebijaksanaan dan faham bahawa dalam perjuangan ini dia ada jemaah. Jemaah itu Parti Keadilan Rakyat. Dia ada pimpinan dan mesti ada kesediaan untuk memikirkan kepentingan perjuangan mengatasi kepentingan pribadi. Saya beritahu selalu orang tanya, keluar penjara, bertanding di Port Dickson, menang. Saya di parlimen ya. Saya dah berjuang 20 tahun lebih. Tapi Mazli Menteri Pendidikan. Orang tanya, saya tak jemu. Tak boleh. Kerana itu keadaan semasa ada giliran masing-masing yang kita tonjolkan. Jadi kalau kita ambil sikap begitu, okey. Takkan nak saya dah berani masuk keluar penjara berjuang-juang sebagai ahli parlimen je. Sama pula masa itu Perdana Menteri dah pun tak peduli. Tanya khabar pun tidak. Jangan nak fikirkan elok. Tak boleh pakai. Boleh kita doa bisa kan. Jangan salah faham. Ya. Kita angkat susah payah bertanding dalam keadilan, menang. Langsung. Tapi saya kalau gitu saya akan jatuhkan. Tak ada. Kerana kita kena ikut semangat jemaah itu. Mereka awal saya tidak setuju. Tapi pimpinan merasakan apa macam mana anuan dalam penjara. Hidup saya, nasib saya kak. Mereka hospital seminggu, saya penjara 10 tahun. Tapi kita kena terima itu sebagai ujian daripada Allah SWT. Kita kena ingat itu, ada hikmahnya. Ilmu kita tambah, kesedaran, tawaduk dia lebih, hafalan Quran lebih baik, banyak. Itu semua hikmah yang kita kena tengok. Zalim memang zalim. Naya, saya ada Aziza, anak-anak, cucu. Belum kahwin, dah masuk kes banding. Lepas kahwin ada 6 anak, masuk lagi. Lepas tu dah cucu, masuk lagi. Haram jadah. Tetapi nak marah tak boleh. Kena sabar. Dan kita bagi kesedaran, kumpul semula kekuatan, bangkit semula kesedaran rakyat dan buat perubahan ke arah kebaikan supaya rakyat ini terbela. Takkanlah saya katakan dah 62 tahun merdeka macam ini, kita tak boleh. Ini harapan kita. Saya selalu sebut kata kalau kadang-kadang kita dipikir aku susah dah berjuang lama lah, jangankan calon ahli majlis pun tak dapat. Ahli majlis, ketua kampung pun tak dapat. Dia bebal. Tapi kena ingat ya. Siapa nak susah, kadang-kadang macam nak buat. Kalau kita boleh setiap kampung, kalau nak semua jadi, kita letak satu kampung 20 ketua kampung, selamat semua. Sebab itu bila sahabat Rasulullah SAW, ini Mazli dia pandailah, dia ustaz, tanya kepada Rasulullah, ni kita ada banyak ujian, makan tak cukup, susah, penat, orang hina, kena pukul, perang. Jadi tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Ayun nasu asyaddu bala. Ini di kalangan manusia ni, siapa yang banyak terima bala dan kesusahan? Dia ingat kita lah, jawab Rasulullah pada kita lah, kita dah susah sangat dah. Tak tahu lah, mana ke manusia yang susah macam tu. Kena pukul, kena bunuh, kena cerca, pindah landah. Apa jawab Rasulullah SAW? Soalannya, di kalangan manusia, ayun nasu asyaddu bala. Siapa yang paling keras dapat ujian? Bala. Jawab Rasulullah SAW, al-anbiya'u thummal amsalu fal amsal. Yang banyak daripada bukan kamu semua, ialah para nabi. Kerana para nabi itu membawa risalah, keimanan, akhlak, kemanusiaan. Maka yang paling banyak terima ujian dan bala adalah al-anbiya'u thummal amsal. Madal orang yang ikut cara Nabi, fal amsal, dan selepas itu yang ikut cara orang-orang yang baik sebelum itu. Jadi kalau kita nak ikut perjuangan Rasulullah SAW, kita terima adalah sebanyak ujian kecil berbanding dengan apa yang mereka lalui. Siapa kata? Rasulullah kata. Jadi kalau kita tak mau langsung ujian, nak senang terus, tak mudah. Jadi kita, kerana apa? Kita nak lawan bank bagi pinjaman ke syarikat judi di Bangkok. Kita tak dapat apa. Kita lawan siapa? Bank-bank besar. Pandora Papers, kita lawan siapa? Mantan Perdana Menteri, Presiden Parti, orang besar UMNO, besar. Berat lah. Jadi kemudian balak, baru ni banjir. Balak, kita kata balak telah merosakkan sekitaran, jalan-jalan jadi fasad di dunia, kerosakan di dunia. Maka berhentilah balak sejak kaji dulu. Jangan ada lesen baru. Tak berani kita cakap pasal balak. Tapi kalau kita tak cakap, siapa yang nak bela nasib orang bawah ni? Balak besar-besar, rempuh sampai ke rumah orang. Pejuang-pejuang Melayu, pejuang Islam ni keluh membisu. Ni macam orang nak bercinta, mata bertentang mata, lidah keluh tidak berkata. Yang ni kerana minat kepada harta. Jadi kita tak boleh macam tu. Nyata balak rempuh masa banjir masuk ke rumah dia, rosak kawasan dia, tak berani kita suarakan. Perjudian 2.8 bilion ringgit tak ada. Mana ada parti Melayu, mana ada parti Islam, hilang di sebalik jubah. Ini sebab kita kena bangkit. Kalau kita fikir kerangka besar, siapa calon, siapa ahli majlis, siapa ketua kampung, bolehkah itu mengatasi kerangka besar perjuangan kita? Boleh tak? Ya. Saya jawab, ini untuk sabar juga. Jadi mudah-mudahan kita tumpu perhatian. Saya terakhir cakap ni pasal Aizu bagi nanah nanah semanis sih, saya semangat. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Jangan lupa kena kerja daripada sekarang. Hebat bagaimanapun dasar kita, manifesto kita, calon kita, dasar perjuangan kita, cita-cita kita, tanpa jentera yang baik dan keikhlasan, ikhlas al-amal lillahi ta'ala, dengan ikhlas bekerja. Kalangan Melayu, Cina, India, kalau betul-betul kita buat kerja, tak ada jaminan kemenangan. Kalau tengok perkiraannya, layang-layang harus dalam tangan, insyaAllah. Jadi terserah kepada saudara, kerjalah dengan baik. Kalau tidak, susahlah kita tanggung. Tapi saya yakin, tengok semangat rakan-rakan hari ini dengan tekunnya,
Harap betul-betul apa nak sampaikan tu. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dato' Sri Dr. Ucapan. Mohon untuk terus berada di atas pentas bagi penyampaian cenderamata daripada wanita keadilan cabang Temenggam. Untuk itu, majlis menjemput Yang Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk menerima cenderahati daripada Puan Noziana, Ketua Wanita Keadilan Sempang Temenggam.